Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat sejahtera, selamat malam, salam reformasi, salam perjuangan saya ucapkan kepada tuan-tuan dan puan-puan yang menonton saya di YouTube, Facebook, Twitter, di TikTok. Terima kasih kepada semua yang greeting, yang mengucapkan selamat malam, yang memberi salam, yang menyampaikan salam. Terima kasih kepada Walaon dan terima kasih kerana kerajaan baru 18 hari bulan pun sudah bermula, iaitu Perdana Menterinya adalah Datuk Seri Anwar Ibrahim juga. Terima kasih, terima kasih. Suara tak ada, lama. Suara aku tak ada ke? Okey. Senang cerita lah. Okey, kejap alright. So, suara harap dia okey lah Okey, alright. Harap semua okey? Okey. Ada, alright, good. So kalau semua okey, then kita boleh proceed insya-Allah. Yes. Okey, apakah perkara yang kita nak cerita malam ini? Benarkah Daim dan Mahathir tidak boleh didakwa kerana kes itu sudah lama? Itu antara benda yang kita akan ceritakan malam ini daripada perspektif undang-undang dan akta amla. Dusuki hilang dari bayar saman fitnah Mujahid. Dia berhutang berapa ribu, puluhan ribu lagi, tapi dia tak bayar. Dan last saya check dengan Ustaz Mujahid, Dr. Mujahid, Datuk Dr. Mujahid, dia kata tak bayar lagi. Last saya check adalah hadis ini. Tapi kita cerita dahulu apa repercussion, apa kesan akibat yang boleh menyebabkan beliau kalau sekiranya tak bayar tu, apa yang akan boleh menyebabkan perkara itu berlaku. Okey. Dan juga kita cerita, Allah, ni hilang pula aku punya ni. Wan Junaidi bakal ganti Taib Mahmud. Mirzan dipanggil SPRM. So siapa lagi yang akan kena, tuan-tuan? Subsidi bersasar dijangka pada tahun ini. PAS dah malu dengan taktik bersatu yang makan diri. Benarkah kalau Abah jadi Perdana Menteri kini air tidak akan naik? Yes, kita cerita, tuan-tuan, apa yang akan berlaku pada malam ini. So sama-sama, tuan-tuan, tolong share, tolong like, tolong subscribe. Malam esok saya tak ada live, mungkin saya tak tahu lagi, tapi most likely tak ada. So malam ini tuan-tuan dengar, share live saya di bawah. Tolong mohon share, insyaAllah. Okey, yang pertama sekali kita bercerita sedikit tentang perkabaran terkini di Sarawak. Wan Junaidi letak jawatan Speaker Dewan Negara bakal yang di-Pertua Negeri Sarawak. Speaker Dewan Negara Wan Junaidi Tuanku Jaafar telah meletak jawatan kata sumber kerana dilaporkan sedang bersiap sedia untuk menyandang jawatan ini di-Pertua Negeri Sarawak. Sumber di Parlimen memberitahu Malaysia kini bahawa Wan Junaidi telah menyerahkan surat peletakan jawatan awal hari ini. Menurut laporan The Malaysian Insight, pemimpin parti GPX itu bakal menggantikan Taib Mahmud sebagai yang di-Pertua Negeri Sarawak yang ke-8. Seorang pembantu kepada Wan Junaidi dipetik berkata bekas Menteri Undang-Undang itu mungkin mengeluarkan kenyataan rasmi mengenai perkara tersebut. Buat masa ini tidak ada apa-apa komen sebab kita pun belum dapat sebarang arahan lagi, tetapi jika ada kita akan memberikan kenyataan rasmi. Baik. Rasanya dah tiba masa untuk nak ditukar TYT baru sebab keadaan TYT Taib Mahmud sekarang ini, Tun Pihin Sri Tun Taib Mahmud adalah tidak mengizinkan daripada segi kesihatan beliau. Saya malah nak cerita panjang-panjang lah. Siapa yang tahu dia tahulah apa macam mana keadaan Taib Mahmud kan. Dan untuk siapa yang tak kenal Tun Tan Pihin Sri Tun Taib Mahmud, panjang nama dia, TYT Tuan Yang Tak Amat Mulia Sarawak ini, beliau merupakan penyandang Ketua Menteri Sarawak yang terlama di Malaysia. Dalam sejarah beliau adalah lebih lama daripada Mahathir jadi Perdana Menteri. Lebih lama daripada Mahathir menjadi Perdana Menteri. Seorang berbangsa Melanau, so diganti dengan Wan Junaidi berbangsa Melayu, Muslim, dua-dua Muslim lah. Okay. Dan so Sarawak bakal mendapat apa orang kata TYT yang baru. Cuma kita nak kata tekilan, bukan masalah isu tekilan lah, tapi dia biasanya secara convention, unwritten conventionnya, kalau TYT, kalau Ketua Menteri itu Melayu, pada kebiasaannya TYT ni adalah orang bukan Melayu. Macam sekarang lah, Taib Mahmud bukan Melayu, dia adalah berbangsa Melanau. TYT-nya orang Melayu. Suatu ketika dahulu, Ketua Menterinya Taib Mahmud adalah seorang Melanau, TYT-nya adalah berbangsa Melayu. Tetapi kali ini, kedua-duanya adalah berbangsa Melayu. Not saying anything lah. Tapi itu pada kebiasaan convention, bukanlah satu undang-undang yang disebut di dalam Perlembagaan Sarawak. Tapi
That's how it is sekarang ini yang berlaku. Dan kita Allah, ada orang tegur aku ni. Kita doakanlah yang terbaik kepada negeri Sarawak dan semoga terus maju insya-Allah. Sehingga datang pilihan raya seterusnya baru kita lawan balik. So kalau lawan baliklah, tapi buat masa ni kita biar negara ini, biar negeri Sarawak terus diperintah dan terus ditadbir sebagaimana sepatutnya ditadbir oleh kerajaan yang ada sekarang. Baik. Habis kat situ. Alright, cerita subsidi bersasar tuan-tuan. Subsidi bersasar mungkin dilancar di antara Mac dan Jun, Rafizi. Menteri Ekonomi Rafizi Ramli membayangkan mekanisme subsidi bersasar sedang dirancang kerajaan mungkin sedia untuk dilaksanakan pada suku kedua tahun ini. Menurutnya, dia yakin kerajaan akan dapat menyelesaikan pengkalan data pengkalan data pusat atau padu dan persiapan lain menjelang suku pertama tahun ini. Saya fikir yang pada suku pertama kita akan menyusun data dan menyediakan supaya pada suku kedua kita bersedia untuk melancarkannya. Terdahulu, menteri itu diminta menganggarkan garis masa pelaksanaan subsidi bersasar kerajaan. Menurut Hafizi, kementeriannya telah menyerahkan kertas kabinet mengenai mekanisme subsidi bersasar hari ini. Kabinet akan membincangkan perkara itu dan membuat keputusan pada Rabu ini. Hafizi bagaimanapun enggan menjelaskan lebih lanjut mengenai syor oleh Kementerian Ekonomi pada kabinet. Sebaliknya, beliau kata semua butiran perlu diputuskan sebelum membuat pengumuman rasmi. Okay. Alright, sebelum kita cerita tentang subsidi bersasar ini, kita cerita tentang padu. Padu adalah satu sistem di mana kerajaan, inilah kali pertama kerajaan cuba mengumpul semua, kita data kita ni bersepah di banyak tempat kita bersepah. Kita ada JPN, kita ada SPR, kita LHDN, KWSP. So banyak tempat data-data peribadi kita ada. Namun kita tidak ada satu data ataupun satu centralized atau satu tempat di mana kita boleh sekalikan data tersebut atas apa-apa tujuan sekalipun. Rafizi sebut dalam salah satu wawancara, dia kata dia aspirasi satu hari nanti, tak lama, tuan-tuan pergi ke mana-mana jabatan kerajaan tak perlu dah isi borang. Bagi IC, data tuan-tuan ada dekat situ. Itu aspirasi dia. Jadi dengan ada padu ini, salah satu perkara yang digunakan untuk padu adalah untuk mengkaji tentang subsidi bersasar. Dan subsidi bersasar ni adalah manifesto Pakatan Harapan sejak sekian lama lagi. Now, kenapa kita cerita tentang subsidi bersasar ini satu perkara elemen yang sangat penting. Kita kena faham satu perkara, subsidi adalah kos kepada kerajaan untuk diberikan kepada rakyat. Itu adalah kos. Soalannya, duit subsidi itu datang daripada mana? Dia duit kerajaan ni bukan turun daripada langit, tuan-tuan. Kerajaan tak buat bisnes. Pendapatan kerajaan paling besar adalah cukai, tuan-tuan dan puan-puan. So, bila kita membeli barang, bila kita buat perniagaan, bila kita ada bisnes, bila kita bekerja, bila kita menjual beli, ada cukai dekat situ, maka cukai itulah yang menjadi pendapatan kerajaan. Dan pembangunan, kalau kita tengok dua benda besar di dalam kerajaan adalah perbelanjaan pembangunan dan juga perbelanjaan pengurusan. Okay. Dan salah satu elemen paling besar di dalam perbelanjaan kerajaan juga adalah subsidi. Okey, subsidi ni kita kata ialah itu duit kita bagi baliklah kepada rakyat. Setuju. Kita tak ada masalah tentang subsidi tersebut. Isunya, adakah subsidi itu benar-benar sampai kepada rakyat? Saya bagi contoh, bila kita beli minyak paket yang subsidi itu harga RM2 lebih sepaket tu, benar ke yang beli itu adalah rakyat Malaysia ataupun ada warga asing? Benarkah yang beli itu benar-benar orang miskin yang memerlukan ataupun orang kaya pun ada beli? Bukanlah kaya, tapi maksudnya taklah terlalu kaya, tapi dia tak fall into kategori yang memerlukan. Hanya kerana dia rasa benda itu lagi murah. Itu satu persoalan. RON 95, RON 97 tak ada subsidi. RON 95 diberikan subsidi oleh Kerajaan Pakatan Harapan pada tahun 2018. Setelah ditarik balik subsidi pada tahun 2014. So, soalan dia adalah, adakah subsidi itu benar-benar sampai kepada orang yang bawa kereta? Yang layak untuk dapat subsidi tersebut. Kita selalu komplain, kan sebelum ini, tahun lepas bila jadi kerajaan. Macam mana pendatang asing boleh dapat subsidi? Macam mana pendatang asing boleh beli barang-barang murah yang bersubsidi dan sebagainya? Bagaimana kita nak memastikan kebocoran itu tidak berlaku? Contoh dekat sempadan. Banyak minyak kita dekat Sarawak baru-baru ini, ada satu tempoh di mana diesel tiba-tiba habis. Diesel tiba-tiba habis, tuan-tuan. Sebab diesel di negara kita adalah yang terminyak. Diesel dan juga minyak RON kita adalah antara yang termurah compare to Thailand dan juga compare dengan Singapore. Kita adalah murah. So, penyeludupan itu berlaku. So, macam mana kita nak elakkan perkara ini berlaku? Muka warga Thailand
yang bawa lori tangki tu lebih kurang je dengan muka warga Malaysia. Tak ada beza. Saya pernah tengok warga Thailand yang Melayu lah kan. Yang Melayunya takkan muka kita sama. Kita tak boleh nak beza. Kan? Takkan kita setiap kali dia datang kita nak minta IC. Contoh. Kan? Okay, so perkara tersebut. Dan kalau pun dia local, ada juga dia kata, dia guna tank, dia modify, dia isi minyak dalam dia, tangki tu modified. Okay. Now, katakanlah kita bersasar. Bila dia nak beli minyak bersubsidi, dia kena tunjuk IC. Contohlah. Ataupun satu kad yang menunjukkan dia layak. Bila dia tunjuk kad layak, sistem itu akan capture, contoh ini pada pandangan saya lah, dia akan capture berapa banyak dia dah beli. Tangki lori, katakanlah tangki lori itu sekian banyak dia, saya pun tak tahulah. Mungkin katalah di RM300. Okay, RM300. So, bila dia pergi the next station, bila dia masuk nama dia dalam sistem yang sama, trigger. Dia ni bukan baru beli RM300 dekat station tadi. Kenapa dia beli lagi? Sebab itu antara taktik sekarang ni tuan-tuan nak pergi seludup minyak. Dia pergi station ke station, dia isi 300, dia isi 200, dia isi 300. Tapi sebenarnya tangki itu lebih besar dan dibawa keluar dan seludup. Okey, ini salah satu kaedah. Itu salah satu, banyak lagi mekanisme. Sebab apa tuan-tuan? Di dalam sistem subsidi sekarang ini, nak bagi subsidi kepada, saya percaya ada di antara kita dah terima duit bantuan sekolah RM150. RM150 ada, yang majoriti rakyat dah terima lah sekarang ini. Ada yang akan terima bulan 3, ada yang dah dapat. So, selepas ini kita kata, bagaimana kita nak menentukan mekanisme untuk menentukan dia layak atau tidak. So, kita kata sebelum ini kita guna perkataan B40, M40, T20. So, apa orang kata? B40, M40, T20 itu dikira berdasarkan kepada pendapatan isi rumah. Okay? Pendapatan isi rumah dan tidak melihat kepada aspek-aspek yang lain. Kepada perkara-perkara yang lain. Kan? Saya bagi contoh. Apa maksud B40? M40 dan sebagainya. Okey. T20 apabila anda mempunyai pendapatan melebihi RM11,820. Okey, pendapatan isi rumah melebihi RM11,820. 11,000 pendapatan dikira T20. Sementara itu M40 pula apabila macam mana? Okey, ada ni. T20 apabila pada tahun 2022 purata pendapatan, saya sebut struktur pendapatan mengikut isi rumah 2019 2022. Okey. Okey. Alright. Untuk kategori ini sebelum ini tahun 2022 punya kategori bagi min penengahan untuk dikategorikan sebagai seorang T20 pendapatan adalah 15,867 dengan pendapatan purata 19,652. Kalau pendapatan isi rumah anda dalam lingkungan ini maka anda adalah T20. Ini tahun sebelum ini. Okey. Untuk M40 min dia atau penengahan dia adalah 7,694. Bagi T20 tadi, minimum dia adalah 11,819 dikira T20. So, 11,000 ke atas dikira sebagai T20. Kalau pendapatan anda 11,819 ke atas dikira sebagai T20. Bagi pendapatan di antara 5,250 sehingga 11,800 tadi, maka anda dikira sebagai M40. Ini pendapatan isi rumah. Dan sekiranya pendapatan anda kurang daripada 5,250, maka anda dikira sebagai B40. Kurang daripada 5,250, anda dikira sebagai B40. Tetapi, masalah dengan kaedah ini adalah, dia tidak mengambil kira banyak perkara. Antara perkara dia tak ambil kira adalah, yang pertama, berapa ramai anak yang masih bersekolah. Dia tidak mengira ada OKU ke tidak anak dia dalam rumah tersebut. Ada tanggungan atau tidak. Pendapatan, perbelanjaan dan sebagainya. Dia tidak melihat faktor-faktor yang lain. Di mana anda tinggal. Seseorang yang berpendapatan 10,000 katakan di Kuala Lumpur, yang anak 5 orang masih bersekolah,
ataupun 15,000 di Kuala Lumpur masih bersekolah, apa orang kata, anak 5 orang dengan seorang berpendapatan 11,000 katakanlah duduk di kawasan pinggir bandar, tetapi anak tak ada, dia duduk satu family suami isteri. Dua ini keluarga yang berbeza. So kita tak boleh nak determine hanya kerana pendapatan itu semata-mata dia adalah kategori T20. So mekanisme itu dilaksanakan. Jadi sekarang ini ada padu. Padu ini adalah untuk tujuan kajian tersebut. Okey, ada cerita. Dia kata, ada orang kata ni, ada walang on ni lah kata, kami tak nak isi padu ni. Kami tak nak isi padu ini. Kenapa? Sebab kami tak nak bagi sumber data kami kepada kerajaan. Tuan-tuan, ni saya nak cerita. Breaking news. Anda tak isi pun data anda ada dah kerajaan. Ada dah pada kerajaan selagi mana anda adalah rakyat Malaysia. Melainkan anda pendatang asing dan data itu mungkinlah tak ada. Kalau anda rakyat Malaysia, kalau lahir kat Malaysia ataupun ada warga negara, IC anda, surat beranak anda, LHDN anda, KWSP anda, bank account anda, semua itu kerajaan dah ada. So kalau dah ada, buat apa? Ada padu ni Is. Di sini tuan-tuan semak balik. Tengok balik. Mungkin contoh data perkahwinan dan penceraian itu data negeri. Itu data negeri. Jadi federal mungkin tak ada data tu. Mungkin sebelum ini data itu menunjukkan anda dah kahwin. Sekarang mungkin dah cerai. Sebelum ini mungkin anda ada satu isteri. Sekarang anda dah beristeri-isteri-isteri. Contoh, maka update lah. Apa susahnya kalau betul perbelanjaan dia banyak sebagainya, berkemungkinan tuan-tuan dan puan-puan layak dapat subsidi. Itu sahaja. Aku tak nak isi lah sekarang, nanti aku tak dapat subsidi. Kalau tuan-tuan tak isi, tak ada jaminan tuan-tuan lepas ni akan dapat subsidi juga. Berkemungkinan tak dapat pun. Berkemungkinan. Saya tak kata kalau tak isi tak akan dapat. Tak, bukan. Berkemungkinan itu tak ada. So kalau tak buat, then it's your own fault lah. Janganlah salahkan kerajaan pula. Dalam hal ini. So subsidi sahaja kerajaan membelanjakan lebih 80 bilion setahun untuk perkara-perkara subsidi. Baik. Seterusnya. Okey, hari itu saya cerita tentang akta penggal tetap dan bagaimana ramai orang keliru tentang akta penggal tetap. Dia orang kata anggap akta Parlimen penggal tetap ini, dia kata seolah-olah kerajaan ini tak boleh ditumbangkan. Kalau ada akta itu, kerajaan dan Perdana Menteri tak boleh ditumbangkan. Itu bercanggah dengan perlembagaan. Saya kata akta yang Parlimen penggal tetap itu tidak ada kena-mengena dengan apa orang kata nak menggugurkan Perdana Menteri. Di dalam akta penggal tetap, akta Parlimen penggal tetap itu, Perdana Menteri tetap boleh digugurkan dengan undi percaya atau undi tidak percaya. Okey, tak ada isu. Kaedah tu tetap ada. Baik. Tetapi apa itu akta Parlimen penggal tetap? Akta itu yang gugur sebenarnya adalah kuasa Perdana Menteri menentukan tarikh PRU. Yang tu yang gugur. So lepas ini Perdana Menteri tak boleh nili-wili sesuka hati dia. Tiba-tiba Tan Sri Anwar Ibrahim kata tahun depan dah cukup 3 tahun. Okeylah, kita bubar Parlimen lah. Kita buat pilihan raya. Dia tak boleh. Akta Parlimen penggal tetap menetapkan Parlimen mesti 5 tahun. Itu maksud dia. Baca. Akta Parlimen penggal tetap gugur kuasa PM tentukan tarikh PRU. Yang di-Pertua Dewan Negara Wan Junaidi berpendapat Akta Parlimen penggal tetap sekiranya dikut kuasa akan menggugurkan kuasa Perdana Menteri menentukan pilihan raya. Kalau kita tetapkan tarikh PRU dalam masa 5 tahun, maknanya kuasa Perdana Menteri itu yang kita tarik sebenarnya, iaitu yang menentukan bila boleh menghadap Yang di-Pertuan Agong untuk memohon membubarkan Dewan Rakyat. Walaupun dalam perlembagaan mengatakan di-Pertuan Agong punya kuasa, iaitu kuasa yang kedua untuk menangguhkan apabila diminta Perdana Menteri, tetapi berapa lama Yang di-Pertua Agong boleh menangguhkan itu tidak disebut. Wan Junaidi berkata banyak negara telah melaksanakan sistem itu yang mengekalkan kerajaan dalam tempoh penggal tertentu, justru ia tidak boleh dianggap sebagai tidak demokratik. Kalau kita lihat penggal tetap, Parlimen penggal tetap sebagai tidak demokratik, banyak negara di dunia disebabkan tidak demokratik sebab penggal kerajaan adalah tetap. Seperti di US, Filipina, Indonesia, dianggap tidak demokratik lah sebab mereka adalah penggal tetap. Seperti mana yang saya sebutkan, 2-3 kali saya sebutkan, apa yang Zahid sebut tentang RUU untuk mengekalkan kuasa kerajaan, itu cerita lain. Akta Parlimen penggal tetap ini satu perbincangan yang lain. Yang ini
Di mana selepas ini kita akan pasti bahawa pilihan raya memang 5 tahun. Sekarang ini kita tak pasti, tuan-tuan. Kadang-kadang 3 tahun, kadang-kadang 4 tahun, kadang-kadang 5 tahun. So kita pun macam confused dah. Bila masa pilihan raya ni? Itu bukan baru pilihan raya. Dah pilihan raya lagi. Sabah is the best example lah. Tak sampai 5 tahun, 3 tahun dah bubar. Terus buat pilihan raya yang lepas. Pada tahun 2020, kalau tuan-tuan ingat lagi, sebaik saja 3 tahun masuk penggal, terus pilihan raya Sabah. Ini negeri lah. Negeri kena buat undang-undang sendiri nanti. Tetapi di peringkat federal pernah berlaku. Tak sampai 5 tahun, 4 tahun, pilihan raya. Ada yang extend. Tapi selepas ini, Perdana Menteri tak bolehlah minta kurang daripada tempoh. Sampai tempoh saja baru boleh menghadap Yang di-Pertuan Agong untuk meminta supaya diadakan pilihan raya. Kalau tidak, Yang di-Pertuan Agong mempunyai hak dan kuasa untuk menolak permohonan tersebut. Boleh? Baik. Hari ini ke semalam saya? Hari ini. Semalam lah. Hari ini apa? Hari ini hari Jumaat. Hari ini atau semalam? Telah terkeluar satu kisah. Kisah apa, tuan-tuan? Iaitu Mirzan dipanggil oleh SPRM untuk declare aset beliau. Siapakah itu Mirzan? Mirzan adalah anak Tun Mahathir. Baik, sebelum kita cerita yang bab itu, kita baca sikit. Betamax Berhad beroperasi macam biasa walau SPRM siasat Mirzan. Betamax Berhad meneruskan operasinya perniagaan seperti biasa walaupun pengarah urusannya Mirzan Mahathir dipanggil oleh SPRM bagi membantu satu siasatan. Kami mahu mengumumkan bahawa siasatan terbabit tiada kaitan dengan Betamax. Berikutan itu, Betamax beroperasi seperti biasa tanpa menjejaskan pengeluaran dan penyampaian produk Betamax kepada para pelanggan. Betamax menyediakan perkhidmatan pengeluaran elektronik kepada semua otomotif. Mengikut laporan tahunan, Mirzan adalah pemegang saham utama Betamax dengan 72%, menerusi pegangan saham langsung dalam Iskandar Holdings Sdn Bhd. Okey, itu merupakan perniagaan antara perniagaan Mirzan Mahathir. So, sekarang ini Mirzan telah dipanggil dan menurut Betamax itu tidak mengganggu perniagaan mereka. Dia syarikat dan juga individu ni adalah dua entiti yang berbeza sebenarnya. Pemegang saham dan juga pemegang taruh ataupun stakeholder di dalam sebuah syarikat adalah entiti yang berbeza dengan syarikat. Apa yang berlaku kepada pemegang saham belum tentu akan menjejaskan apa-apa yang berlaku kepada syarikat. Most of the time. Tapi kita tengoklah nanti keadaannya bagaimana. Okey, habis kat situ. Baik, habis. Ni cerita politik lah pula, tuan-tuan. Okey. Cerita langkah demi langkah. Dan ada satu lagu. Tak pernahkah kau sadari walaupun yang tersakiti pergi Dubai hantar SD rupanya tak jadi-jadi. Walaupun yang tersakiti, tuan-tuan. Kenapa walaupun yang tersakiti? Walaupun tersakiti bukan sebab apa? Sebab dia orang tak dimasukkan dalam rancangan nak jatuhkan kerajaan. Okey. Saya nak bagi tahu ni cerita punya, tuan-tuan. Cerita dia adalah apa yang berlaku rancangan cerita kerajaan tumbang nak jatuh, Anwar akan terciduk, semua kerajaan ini akan tukar Perdana Menteri baru. Itu semua cerita pejuang. Bukan pejuang. Cerita Saitro Tun. Kenapa Saitro Tun bawa cerita itu, tuan-tuan? Tujuan Saitro Tun bawa cerita itu nak tutup kisah Daim disiasat SPRM, nak tutup kisah Tun Mahathir bakal disiasat SPRM dan anak-anak beliau sedang, bakal dan akan disiasat SPRM. Itu sebab utama dia. Dan yang bestnya, paling best, tuan-tuan, apa yang Macai Mahathir ni pergi promote sekarang ini, yang bakal menjadi Perdana Menteri Malaysia kalau sekiranya PN memerintah adalah Dr. Samsuri. Now, soalan pertama, dia nak baling kat mana Muhyiddin Yassin? Dia nak campak kat mana Hadi Awang? Adakah mereka nak mengatakan bahawa Hadi Awang tu tak layak nak jadi Perdana Menteri Malaysia? Okay? Kenapa pula sibuk pula Tun nak mempromosikan PAS? Tuan-tuan tak ingat ke kan PAS dah bergabung dengan Tun? Kan ke Tun dah cum mulut dengan PAS sekarang ini? Tuan-tuan tak ingat ke? Tetapi rancangan itu dia orang tak bincang dengan PAS. Jadi PAS pun termanggu-manggu, terkedu-kedu, tersipu-sipu.
dan PAS mengeluarkan satu kenyataan. Ketika sumber dari Bersatu mendakwa memang tiada usul tidak percaya akan dibawa ke Dewan Rakyat pada sidang akan datang. PAS pula dilaporkan belum membuat keputusan mengenainya. Ketua Penerangan PAS Pusat Ahmad Fazil berkata buat masa ini masih panjang dan lambat lagi Parlimen bersidang untuk parti itu membuat keputusan mengenai. Buat masa ini katanya ahli Parlimen PAS sedang menjalankan tugas seperti biasa. Perkara undi tidak percaya akan diputuskan menjelang Dewan Rakyat nanti. Sidang lambat lagi. Sekarang kita bekerja untuk kepentingan rakyat. Ahmad Fadil secara sinis menegaskan pihak yang asyik bercakap mengenai usul undi tidak percaya sebelum ini ialah pembangkang dahulu yang kini sudah jadi kerajaan. Jadi kita tak payah bincang soal percaya atau tidak percaya. Kita bincang isu banjir dan sebagainya. Itu lagi penting katanya. Begitulah ucapan seorang yang kecewa, tuan-tuan. Oh, itu orang dulu cakap. Kami tak pernah cakap. Ya ke kamu tak pernah cakap? Mungkin kamu tak pernah cakap specifically lah. Tapi pembangkang yang duk cakap nak tumbang, tak jadi, tak nak bentuk. Akhirnya 2 kali Datuk Seri Anwar Ibrahim minta undi percaya atau tidak percaya. Di Dewan Rakyat tempoh hari, masa Parlimen buka, langsung tak berbunyi. So kali ini Datuk Seri Anwar Ibrahim cabar lagi. Siapa nak bawa usul? Speaker kata siapa nak bawa usul undi percaya atau tidak percaya terhadap Perdana Menteri, kemukakan. Bersatu keluar kenyataan, kami tak nak bawa usul. PAS kata, tunggu dulu. Erti kata, sekarang ini Bersatu dengan PAS pun tak berbogak, tak berbincang, tak bercakap, tuan-tuan. Tuan-tuan, tak payah dengar cerita lagi dengan kajian tumbang lah apa. Tak payah dengar cerita. Usul pun dia percaya pun mereka tak berani nak bawa. SD saya dah kata tak boleh diterima. Statutory Declaration tidak boleh diterima dah oleh Yang di-Pertuan Agong. Yang di-Pertuan Agong tidak akan menerima SD. Kenapa tak terima SD? Saya cerita. Baik. Yang pertama kerana sudah ada Akta Anti Lompat Parti. Apabila seseorang ahli parlimen menandatangani SD, Yang di-Pertuan Agong assume dia sudah pun hilang jawatan sebagai ahli parlimen dan dikira sudah lompat parti. Itu assumption awal yang di-Pertuan Agong akan dapat daripada penasihat undang-undang beliau. Kenapa? Sebab akta itu dah ada kat situ. Tujuan Akta Anti Lompat Parti itu diwujudkan adalah untuk mengelakkan supaya hantar SD. Tetapi tidak ada dalam peruntukan SD mengatakan di dalam parlimen boleh angkat tangan untuk menyokong atau tidak menyokong Perdana Menteri. Itu tak ada. Boleh dilakukan. Kalau nak buat, silakan. Tetapi melalui SD tidak boleh kerana dia di luar parlimen. Itu sudah dikira sebagai mengingkari keputusan parti. Okey, faham? Alright, itu yang pertama. Yang kedua, kalau tuan-tuan perasan, dan inilah cadangan saya pada tahun 2020 dahulu, sewaktu kerajaan tumbang. Saya kata pada waktu itu, sepatutnya Yang di-Pertuan Agong menurut convention yang biasa berlaku seperti di Britain dan sebagainya, parti yang paling banyak sokongan dia tetapi tak cukup membentuk kerajaan, mereka lah yang perlu dilantik menjadi Perdana Menteri dan mereka kena berunding kepada parti-parti kecil yang lain bagi membentuk kerajaan. Itu yang saya nyatakan pada tahun 2020. Sewaktu kerajaan tumbang, di dalam salah satu live saya. Live saya itulah di kedai mamak yang viral lepas itu. Saya kata, itu convention biasa pernah berlaku di Britain kalau tak silap saya, di mana satu parti konservatif, if I'm not mistaken, tak cukup membentuk kerajaan, jadi mereka dilantik jadi Perdana Menteri dan mereka berunding dengan Liberal Democrats, akhirnya membentuk kerajaan. Has been done, can be done. Tetapi pada masa itu Yang di-Pertuan Agong dengan penasihat daripada pengamal undang-undang mengambil inisiatif mengambil SD. Okey, ambil SD, so akhirnya kerajaan betul-betul. Tak apalah, itu masing-masing punya pandangan. Bila masuk penggal yang kedua, kaedah inilah yang digunakan oleh Yang di-Pertuan Agong. Kaedah apa, tuan-tuan? Kaedah di mana majoriti di kalangan minoriti. Pada tahun 2020, masa itu parti yang paling banyak sokongan adalah Pakatan Harapan dengan 80 lebih sokongan walaupun Bersatu dah lompat. Dengan keluarnya Bersatu daripada 112 kerusi, Pakatan Harapan pada waktu itu ada 82 kerusi. 80 lebih, 86 ke macam tu, tak ingat. Sekarang ini keadaan yang sama juga, 80 lebih. So, keadaan yang sekarang ini, exercise yang baru ini, Yang di-Pertuan Agong telah menggunakan, saya tak kata Baginda dengar cakap saya, tak. Itulah adalah kaedah convention yang biasa, iaitu Baginda memanggil
parti politik yang paling banyak sokongan daripada kalangan yang tak banyak sokongan. Walaupun tak membentuk kerajaan, maka dilantik Perdana Menteri daripada situ, maka dirunding dengan yang lain, maka terbentuklah Pak Wan itu tak suka panggil kerajaan perpaduan. Doesn't matter. Kerajaan perpaduan ke, kerajaan campuran ke, kerajaan apa ke. Sekarang ini, mulai Januari ini, 2024, tidak lagi ada istilah kerajaan perpaduan, kita sudah menggunakan istilah kerajaan madani. So, kerajaan perpaduan dah tak ada untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan dah official bahawa ini sudah dikenali sebagai kerajaan madani. So, kerajaan madani ini adalah coalition government. Kerajaan campuran, gabungan daripada parti yang paling banyak, majoriti iaitu Pakatan Harapan, berunding dengan parti yang lain dan mereka berpakat membentuk kerajaan. Itu bukan suatu yang asing. It's been done before, pernah berlaku sebelum ini. Jadi, bila bawa ke SD tu tak boleh, nak bentuk kerajaan macam tu tak boleh, the only way adalah undi percaya atau tidak percaya di parlimen. Yang itu pun akhirnya PAS menghadapi masalah. So, mereka berpecah sesama sendiri. Dia boleh banggalah dia menang beberapa kursi kat beberapa negeri dan sebagainya. Dia boleh banggalah. Tapi ujungnya tuan-tuan, negeri-negeri yang mereka pegang pun dah sekarang ni tak tahulah apa jadi tuan-tuan ke laut kot. Kan macam mana? Kenapa saya kata ke laut? Okay, kita tengok berita kejap lagi. Yep. Alright. Okay, saya nak baca satu artikel tulisan Bersatu Wilayah ni. Menarik dan saya nak komen. Alright. Surat kenaikan tarif utility, kerinduan terhadap kepulangan Abah. Oh, ditulis oleh Mahathir Mohamad Rais. Mahathir ini adalah Setiausaha Bersatu Wilayah Persekutuan. Of course, dia akan puji melambung Abah lah. Tapi tak apa, kita baca. Kenaikan tarif utility terkini yang memberi kesan kepada kadar air dan elektrik mencetuskan perdebatan kompleks. Tak kompleks pun. Di tengah-tengah perubahan ini, di bawah pentadbiran Perdana Menteri, timbul perasaan nostalgia dan desakan untuk kepulangan mantan Perdana Menteri. Tak rasa pun desakan itu. Dia je yang masa seorang-seorang. Peningkatan tarif air di domestik di semenanjung Malaysia dan wilayah Persekutuan Labuan sebanyak 22% setiap meter padu mulai 1 Februari bersama dengan kenaikan tarif elektrik menimbulkan sejak 1 Januari elektrik tak naik kecuali kepada yang 700 ke atas sahaja. Majoriti rakyat tak ada kenaikan menimbul kebimbangan tentang kos hidup yang semakin meningkat. Keputusan ini walaupun bertujuan untuk meningkatkan kemampanan perkhidmatan secara tidak langsung mengundang ketidakpuasaan rakyat. Okey, betul. Kita biasa kalau naik harga, kos bertambah, kita memang tak puas hati. Berbanding dengan era Muhyiddin, kepimpinan semasa krisis COVID masih segar, dia kata. Terutama dalam pelaksanaan pakej rancangan ekonomi yang menyeluruh dan bantuan keuangan kepada yang terjejas. Fokus beliau terhadap pelaburan asing dan domestik serta reformasi untuk meningkatkan daya saing global bersama-sama dengan inisiatif dalam pendidikan dan pembangunan sosial dianggap sebagai pencapaian yang signifikan. Senario di bawah kepimpinan PMX menghadapi cabaran khususnya menyeimbang keperluan ekonomi dengan kos tekanan hidup yang meningkat. Ini membawa kepada sentimen rakyat mengutamakan gaya kepimpinan Muhyiddin yang dilihat lebih inklusif dan peka terhadap keperluan rakyat. Dalam menghadapi tekanan ekonomi dan ketidakpuasaan semakin meningkat, terdapat keinginan nyata untuk rakyat untuk kepulangan Muhyiddin. Tak kot. PAS pun nak Dr. Samsuri yang jadi Perdana Menteri. Rakyat yang mengenang pengalaman semasa pemerintahnya menyuarakan keutamaan mereka untuk gaya pemerintah lebih sejajar dengan keperluan dan aspirasi mereka. Baik. Saya komen. Yang lain tu dia biasa je. Okey. Yang pertama sekali, tuan-tuan tahu tak? Kita tersepit banyak sekarang ini adalah kerana apa yang berlaku dan dibuat oleh Muhyiddin Yassin. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan masih ingat tak PAS masa tu jadi kerajaan dengan Muhyiddin Yassin, dia nak buat jihad ekonomi. Bila harga telur naik, harga ayam naik, harga beras naik, harga minyak naik, apa yang dia orang buat tuan-tuan? Kita akan mewujudkan satu biro dipanggil jihad ekonomi. Sampai dia orang tumbang pun, harga barang, harga telur, harga minyak, harga ayam tetap naik. So kita mewarisi yang itu. Dan sekarang ini kita dah berjaya stabilkan dan kita berjaya rendahkan dan berjaya flat pasaran ini dengan keperluan-keperluan barang-barang yang ada. Malah inflasi kalau kita tengok pada zaman mereka memerintah itu lebih 4%, sekarang ini di bawah 2%. So kita berjaya mengurang ataupun meredakan pendakian inflasi yang menggila pada zaman Muhyiddin Yassin memerintah. So apa yang kita rindukan sebenarnya? Tuan-tuan rindu ke nak kena kurung dekat rumah lagi? Oh, dia bagi bantuan itu, bantuan ini.
Tuan-tuan, bantuan itu sampai sekarang masih ada ke yang tuan-tuan simpan kat rumah? Tuan-tuan guna? Of course lah, siapa-siapa jadi kerajaan akan bagi bantuan sebab kita tak bekerja. Bukan Muhyiddin Yassin je. Seluruh dunia bagi pakej ransangan pada waktu itu. Tetapi bukan setakat dia tak buka negara, dia siap buat darurat lagi, tuan-tuan. Sampai aku kena tuduh dahaka. Yang tak nak buka parlimen walaupun yang di-Pertuan Agong suruh adalah PAS. Adalah kerajaan PN. Tetapi aku yang kena tuduh dahaka. Kan? Tapi tak apalah. Itu lekah kerajaan yang tuan-tuan nak. Tuan-tuan ingat tak? Pada bendera putih tu kita buat masa bila, tuan-tuan? Bendera putih tu. Kita kibar masa bila bendera putih tu? Bendera putih, ingat bendera putih, tuan-tuan? Ke dah lupa? Kan? Ke nak minta kena kurung lagi baru ingat bendera putih ni? Merayu-rayu kerajaan gagal pada waktu itu, kan? Ingat tak? Pada zaman bila, tuan-tuan? Abah kau. Sebenarnya, isu tarif air ni, saya dapat briefing awal tentang tarif air ni. Dan saya dapati bahawa 4 negeri, semua negeri kalau boleh nak naikkanlah tarif air setelah sekian lama. Tapi 4 negeri yang memang desak untuk naikkan tarif air sebenarnya adalah Kelantan, Terengganu, Kedah 3. Sorry, Perlis tak ada. Kedah, Kelantan, Terengganu. Terutama Kedah dengan Terengganu. Kedah dengan Kelantan. Kerana apa? Kedah dan Kelantan menghadapi masalah air yang sangat kronik, tuan-tuan. Menghadapi masalah air yang sangat kronik. Saya bawa berita ini dan berita ini berlaku dan disebarkan pada tahun bila? Pada tahun 9 Disember 2020 pada saat dan ketika PAS jadi kerajaan. Sampai sekarang pun. Reserve air terawat di Kelantan, Kedah negatif. 6 negeri merekodkan kadar reserve margin terawat direndah di bawah 15%. Timbalan Menteri Am Sekitar Datuk Ahmad Masrizal ini masa ni berkata 6 negeri itu ialah Johor 11%, Sabah 8%, Perlis 7%, Selangor 1.5%. Manakala reserve air terawat di Kelantan serta Kedah pada tahap negatif. Ini tahun 2020. Now, tahun 2024, 23, 24, Selangor, Johor, Sabah dan sebagainya, sekarang ini semua telah melebihi 30%. Kelantan dan Kedah, Kelantan better sikit, tetapi Kedah masih berada pada tahap negatif pada tahun 2023, tuan-tuan. Sedangkan pada masa itu, Sanusi sendiri dah berkata pada tahun 2020, masalah bekalan air Kedah dijangka selesai tahun 2023, kata beliau. Masalah gangguan bekalan air dijangka selesai menjelang 2023. Maka 4 pusat rawatan air telah dibuat, telah dibina. Sampai 2023, keempat-empat kawasan rawatan air tersebut dianggap sebagai projek sakit, kecuali satu kot. Lain semua projek sakit. Sehingga 2024 ini, Kedah adalah satu-satunya negeri reserve rawatan air dia adalah negatif. Yang kita sebut tadi Selangor 1.5, Penang semua, sekarang ini sudah lebih 30%. Semua negeri dah lebih 30%. Tinggal Kedah saja negatif, tuan-tuan, reserve. Meaning to say, kalau tidak ada terganggu pun, maksudnya pipe bocor dan sebagainya pun, air di Kedah boleh terjejas. Itu maksud dia. Kenapa? Antara sebab utamanya adalah apa orang kata, tidak, ialah projek dia nak buat untuk rawatan air dah terbengkalai, jadi projek sakit. Sebab apa? Sebab duit tak cukup. Serius saya kata, duit tidak cukup. Duit tak apa orang kata, diorang tak cukup dana untuk diorang nak betulkan di Kedah, di Kelantan dan negeri tersebut tak mampu. So mereka memohon kepada kerajaan persekutuan untuk menaikkan untuk relief kenaikan harga air. Baik. Kita kata, bukan tu air tu adalah tugas ataupun tanggungjawab negeri ke? Kenapa pula federal? Apa kaitan dengan federal? Baik. Untuk tarif, ubah tarif itu adalah kuasa federal. Air ni dia di bawah jadual bersama dipanggil. Schedule ketiga, Schedule 9 List 3. Di mana ada bertindan melibatkan air. Air yang melibatkan tarif itu mesti memohon kebenaran federal.
Tetapi berapa nak letak tarif itu terpulang kepada kerajaan negeri. Dan nak buat air syarikat sebagainya, itu kerajaan negeri. Tetapi kalau nak naikkan tarif, federal kena benarkan. So akhirnya, setelah memohon, maka Kelantan, dan seluruh Malaysia lah, bukan Kelantan, seluruh Semenanjung Malaysia, diberikan kelonggaran, mereka dibenarkan, tetapi dengan syarat. Okay, saya nak cerita syarat dia. Setiap, menurut YB Akmal Nasir, sekarang Kak Akmal Nasir dalam KPKT, setiap negeri ada syarikat air mestilah menyediakan satu plan komprehensif. Satu, orang kata proposal paper, kalau kenaikan itu dibenarkan, apa yang kamu akan buat dengan lebihan pendapatan tersebut. Menariknya, bila Kelantan bagi proposal, dia kata kami akan, contoh dia kata di Kelantan masalah dia, bila orang telefon tak berangkat, orang pergi ke office, orang tak ada. Kalau sekiranya air ini naik, pendapatan kami bertambah, kami akan memastikan bahawa office kami sentiasa dibuka dan juga orang sentiasa menjawab telefon. Macam tu tuan-tuan. Dia kata, lepas tu YB Akmal Nasir tak berhati ya. Apa jawapan macam tu? Kita nak, okey, kalau naik, apa yang kamu nak belanjakan? Kepada mana? Contoh, naik taraf paip ke, tambah pusat rawatan ke, apa orang kata tukar paip baru ke, apa pelan jangka panjang kalau dibenarkan kenaikan ini? So sekarang ni dia orang reverse balik lah. So akhirnya terbaru air Kelantan naik 23 sen dan juga tarif air Kelantan 23 sen. Juga tarif air di Kedah juga telah naik lebih kurang dalam 22-23 sen. Dan menurut tarif air baru Kedah tidak membebankan pengguna. Syarikat Darul Aman menyatakan bahawa impak pelarasan kadar baru secara keseluruhannya tidak akan membebankan pada pengguna hari ini. Poin saya nak cerita di sini, cerita air ni, semua negeri yang mendesak antaranya adalah negeri-negeri di bawah PAS sendiri. Sebab tu kurang kedengaran PAS pergi tembak, tuan-tuan. Kurang kedengaran PAS pergi tembak sebab yang naik dekat negeri dia. Okay? So harap tuan-tuan fahamlah kenaikan tersebut. Bukan setakat negeri dia lah. Semua negeri naik di Semenanjung Malaysia, semua naik. Dalam kadar lebih kurang minimum 20 lebih sen. Selangor pun naik dalam 22 sen. Kelantan 23 sen. Negeri Sembilan 22 sen. Kedah saya tak pasti berapa, lebih kurang kot 22-23 sen per cubic meter. Tapi dia ada kiraan dia. 0 sehingga 20 cubic meter lain harga. 21 ke atas dia ada lain harga. Tapi minimum lebih kurang 22 sen. Baik. Cuma kita kata, adakah benda ini boleh menyelesaikan masalah air di Kelantan? Yang ni yet to be seen lah. So kita harap perkara ini dapat menyelesaikan masalah air di Kelantan. Habis dekat situ tuan-tuan. Okey, cerita menarik. Fitnah PAS yang berleluasa. Fitnah yang dibuat oleh orang PAS yang berleluasa, akhirnya benda itu yang meracuni, menghancurkan kestabilan negara. Dan salah satu fitnah terbesar yang berlaku pada tahun 2019 yang dichampionkan oleh orang PAS adalah fitnah tabung haji. Saya percaya ramai juga walaon-walaon yang mendengar live saya. Ada juga di kalangan kita bukan walaon pun dahulu percaya kepada fitnah tabung haji. Dan antara sebab kenapa saya buat live pada waktu itu adalah untuk menangkis fitnah tabung haji. Sebab bagi saya itu adalah fitnah paling besar, dan orang bodoh dan dungu yang percaya kepada fitnah, yang tak minta maaf dengan YB, orang kata mujahid lagi, sekarang ini tuan-tuan menanggung dosa-dosa tersebut. Tak habis lagi tuan-tuan. Bertaubatlah hai mata darah sekalipun, tuan-tuan tak kontak Dr. Mujahid, tak betulkan WhatsApp, Facebook, apa benda yang tuan-tuan pergi sebar, tuan-tuan masih lagi berdosa dengan beliau. Tuan-tuan kena betulkan. Nak betulkan dosa fitnah ni mudah. Tuan-tuan ingat tak tuan-tuan pergi sebarkan kepada siapa fitnah itu? Kalau tuan-tuan ingat, kontak balik orang-orang itu, kata ini semua adalah fitnah. Hantar balik yang dusuki itu kata fitnah. Tuan-tuan ingat ceramah dia itu kan? Minta maaf dengan, okey, itu satu. Bertaubat pada Tuhan, itu satu. Minta maaf dengan Dr. Mujahid, itu satu. Kalau tidak, tuan-tuan kena menanggung dekat padang mahsyar nanti. Mungkin kat dunia ni Dr. Mujahid tak kenal tuan-tuan pun. Tapi kat akhirat nanti tuan-tuan, kat padang mahsyar nanti, takut lambat Dr. Mujahid tu.
nak pergi apa orang kata kan, dapat pertimbangan yang baik, yang amin ya rabbal alamin. Sahabat saya Dr. Mujahid dapat timbang baik ni, berat timbangan baik dia. Tiba-tiba dok surau, Mujahid, Mujahid, aku minta maaf Mujahid, dulu aku sebarkan fitnah kau Mujahid. Siapa pula makcik ni? Mujahid, siapa pula pakcik ni? Seorang dok pegang kaki dia, maafkan aku, maafkan aku. Tuan-tuan, saya baca. Ahmad Dusuki gagal rayuan Samad fitnah terhadap Mujahid. Yang ini tahun Mei 2023. Bekas ahli jawatan kuasa Dewan Ulama PAS, Ahmad Dusuki gagal dalam rayuan Mahkamah Tinggi berhubung keputusan Mahkamah Session yang menolak saman fitnahnya terhadap Menteri Dr. Mujahid Yusof Rawah. So, rentetan daripada kemenangan tersebut, maka Dr. Mujahid telah dianugerahkan satu jumlah berjumlah RM23,000 untuk dibayar oleh Dusuki kepada Dr. Mujahid. Okay? So, mahkamah dah mengatakan bahawa Dusuki perlu membayar Mujahid RM23,000. Sikitnya. Bukan itu saman fitnah ke Is? Sebab yang saman Dusuki, bukan Mujahid. So, Mujahid menang. Mujahid buat satu statement dalam Twitter. Dusuki tak puas hati berkenaan dengan tabung haji ni. Saman Mujahid, Mujahid menang. Bila Mujahid menang, Dusuki kena bayar dia RM23,000. Tapi dah bayar belum tuan-tuan? Kita dengar. Ustaz kaki auta menghilang elak bayar hutang. Bekas ahli jawatan kuasa Dewan Ulama PAS Ustaz Ahmad Dusuki Abdul Rani seolah-olah menghilangkan diri apabila masih belum melansaikan hutangnya sebanyak RM23,000 kepada Senator Datuk Seri Dr. Mujahid Yusof Rawah biarpun sudah 4 bulan dituntut berbuat demikian. Hutang RM23,000 itu adalah kos keseluruhan yang perlu dibayar Ahmad Dusuki selepas kalah dalam saman fitnah berhubung isu tabung haji TH. Bayaran itu merangkumi kos RM11,000 di Mahkamah Session, RM7,000 di Mahkamah Tinggi dan RM5,000 di Mahkamah Rayuan. Mujahid yang juga timbalan Presiden Amanah berkata disebabkan penceramah itu gagal membayar hutang selepas surat amaran diserahkan, peguamnya telah memfailkan saman penghutang penghakiman di Mahkamah Session dan Mahkamah Tinggi Shah Alam bagi maksud membolehkan aset Dusuki disita. Bagaimanapun dakwanya, surat tuntutan pemiutang itu gagal diserahkan kepada Ahmad Dusuki selepas beliau beberapa kali memungkiri janji untuk bertemu dengan pihak peguam. Sedangkan tarikh pertemuan sudah dipersetujui lebih awal. Sampai saat ini saya punya peguam tidak dapat bagi dekat dia secara suruhan tangan dan beberapa kali buat temu janji. Dusuki berkata dia akan ada untuk menerima tetapi bila pergi ke lokasi dijanjikan dia tiada. Bila dia tidak terima, nak sita barang dia pun tidak boleh sebab dia kena terima melalui serahan tangan. Tidak banyak pun RM23,000 itu tetapi nak ajar dia itu. Dia duk mengajar orang hutang ini akan tergantung kalau mati. Jadi saya nak ajar dia lah. Kau tu hutang aku. Hutang tu bukan aku minta, mahkamah yang suruh bayar, katanya ketika ditemui dan ditemu bual Harapan Daily. Dia berkata demikian ketika ditanya perkembangan saman fitnah antara beliau dengan Ahmad Dusuki. Ahmad Dusuki sebelum ini memfailkan saman ekoran ciapan Mujahid pada 22 November 2020 yang Pertama sekali tuan-tuan, hashtag Pasik boleh tak? Boleh tak tuan-tuan? Kita letak hashtag Pasik, hashtag Pasik, hashtag Pasik. Kenapa Pasik tuan-tuan? Saya kata hipokrit. Dia kita okey, dalam serahan ni kita nak cerita, dalam kita nak serah surat ataupun notis mahkamah, notis peguam, kita kena serah kepada tuan badan. So dia kata kita akan terima, saya akan datang. Jumpa sekian tempat, saya nak datang. Dah sampai dah tempat tu, dia tak muncul. Dr. Mujahid mesej saya tadi, saya tanya betul ke doktor? Tak dapat lagi malam ni saya nak tembak ni. Dia kata betul, tak dapat lagi. Tak dapat lagi tuan-tuan. Pasik. Janji. Oh, janji. Saya akan datang. Saya akan datang untuk bayar. Saya akan datang untuk bayar. Untuk terima notis. Untuk terima notis. Untuk terima notis.
Kan? Tapi lepas itu tak datang-datang. Tak terima-terima. Saya tertarik saya ceramah Dusuki ni. Ustaz Dusuki punya ceramah ni. Dia ni tuan-tuan. Saya nak tunjuk sikit lah saja nak tunjuk ni. Meninggal dalam keadaan sedangkan dia dirham orang lain. Dia meninggal dalam keadaan yang dia belum lagi membayar wang dinar ataupun dirham orang lain yang ada padanya padahal dia mampu. Yang ada pada dia padahal dia mampu. Maka diambillah pahala kebaikannya. Dia meninggal dunia tu dalam keadaan yang dia tak bayar hutang orang. Padahal dia ada duit untuk nak bayar hutang orang. Ada. Dia mampu untuk bayar tapi dia tak bayar. Jenis bertanggung. Ni penyakit orang yang berhutang. Misal contoh. Orang yang berhutang, dia dapat duit yang dia hutang, janji-janji manis itu bertebaran di bibir dia. Janji-janji itu penuh di bibir dia tu, dia akan janji. Penuh kan? Janji nak datang, ambil surat, janji penuh. Penuh ni datang ni. Saya akan datang ni. Penuh. Lepas itu, tak datang. Bukan minta banyak pun. Bukan 230,000. 23,000 je. Pun tak ampun nak datang. Tuan-tuan, orang macam ni ke yang kita nak bagi, yang kita nak jadikan pentadbir dalam negara kita ni? Dahlah fitnah tu satu hal. Dia tak pernah minta maaf tau. Untuk makluman tuan-tuan dan puan, dia tak pernah minta maaf. Di dalam fitnah dia terhadap tabung haji, dia tak pernah minta maaf. Tak tahulah, kalau saya tersilap betulkan saya. On top of that, saya dalam ceramah pun dia kata tak. Dia kata itu semua teknikal ni, semua tak betul dan sebagainya. Dia masih lagi menafikan. On top of that, dahlah dia kalah. Tak nak bayar hutang. Ni ke perangai orang PAS, tuan-tuan? Ni ke yang korang belajar dalam PAS ni? Dalam usrah-usrah korang ni? Okey, cerita lain. SPRM panggil anak Mahathir Mirzan berhubung siasatan pengubahan wang haram. Suruhanjaya SPRM mengesahkan sedang menyiasat anak bekas Perdana Menteri Tun Mahathir Mirzan berhubung dakwaan pengubahan wang haram. Siasatan ke atas perniagaan terkemuka itu adalah susulan pendedahan Pandora Papers atau kertas Pandora. Semoga itu, Mirzan dipanggil ke SPRM dan notis diberikan mengikut Seksyen 36 Sub 1 Sub B Akta SPRM 2009. Notis itu menghendaki beliau mengisytiharkan segala aset alih dan tidak alih yang berada di dalam pegangannya sama ada di dalam atau luar negara dalam tempoh 30 hari daripada notis tersebut. SPRM menjelaskan perintah itu adalah tindakan susulan daripada siasatan SPRM berhubung maklumat dalam kertas Panama. Kenyataan itu memberitahu siasatan dijalankan di bawah Akta SPRM dan juga Akta Pengubahan Wang Haram, Pengubahan Wang Haram, Pencegahan Pembiayaan Keganasan dan Hasil daripada Aktiviti Haram atau AMLATP FPUAA. Kenyataan itu menjelaskan SPRM memulakan siasatan sejak Ogos 2022 terhadap semua entiti yang berkaitan dan dinamakan dalam Pandora Papers. Sehingga kini seramai 10 saksi telah dipanggil bagi tujuan dirakam percakapan. Pada 10 Januari, SPRM memanggil isteri dan 2 anak bekas Menteri Keuangan Tun Daim untuk memberi keterangan. Baik. Tadi saya diinterview oleh satu online radio. Dia bertanya kepada saya, so dalam cabaran nak menghadapi perkara ini, ada tak orang kata risiko kepada kerajaan? Of course ada, saya kata. Kerajaan ni akan menghadapi sebab kita nak kena melawan arus. Kita sekarang ni tak tangkap ikan bilis, kita tangkap jerung tu, tuan-tuan. Pada tahun 2018, pada masa Mahathir jadi Perdana Menteri, dia tak siasat Daim. Dia tak siasat anak dia sendiri. Of course lah, conflict of interest. So pada masa itu ramai orang menghina dan menggeji kerajaan Pakatan Harapan. Kenapa tak pergi orang kata melaksanakan reformasi yang sepatutnya. So bila datang 2023, 2024, siasatan dilakukan dan notis ini dibuat. Dan saya kata untuk nak buat siasatan terhadap AMLA ini, dia bukan satu kerja yang mudah, tuan-tuan. Kalau tuan-tuan baca tadi, siasatan itu sudah bermula sejak Ogos 2022. Yang ini baru serve notice setelah mereka melihat ada, sebenarnya kalau nak cerita, bukan SPRM tak tahu, SPRM dah ada tanda-tanda tu.
Butiran-butiran ataupun pembayang-pembayang tu SPRM dah ada dah pada Daim, pada Mirzan, mungkin pada Mahathir, mungkin pada Mozani, Mukris dan sebagainya mungkin. Mungkin pada kroni-kroni lain mungkin. Tanda-tanda tu dah ada, tetapi notis itu diserve supaya mereka boleh masuk dan legally tengok satu persatu benarkah bayangan-bayangan yang mereka dapat tersebut. Dan kalau benar, maka siasatan itu akan dilanjutkan, dan kalau betul, maka mereka akan form charges, membuat satu pendakwaan dan dakwa di atas apa-apa kesalahan yang dilakukan. Kalau benarlah. Peringkat ini tak ada dakwaan lagi. Ini masih lagi peringkat siasatan. So jangan cakap apa-apa lagi. Masih lagi di peringkat siasatan. Benda yang sama juga bila didedahkan oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim terhadap kes 1990 berapa yang mana Petronas bail out anak Mahathir. Bila Petronas digunakan duit Petronas untuk bail out anak Mahathir, itu buat secara sivil. Nah, soalan, kenapa Anwar Ibrahim buat secara sivil? Kenapa tak buat secara kriminal? Dia ada dua, tuan-tuan. Kita kena faham. Ini kita belajar undang-undang sikit hari ini. Yang pertama, alright, sivil, pembuktian dia adalah ataupun untuk mendapati seseorang itu bersalah atau tidak bersalah, ujian kepada bersalah atau tidak bersalah di dalam sivil adalah lebih rendah berbanding dengan kriminal. Kriminal dia menggunakan metod ataupun satu maksim yang dipanggil beyond reasonable doubt, di sebalik keraguan munasabah. Itu kriminal, dia tinggi. Maksudnya tak ada ragu-ragu langsung pada bukti-bukti itu, baru dia didapati bersalah. Tetapi dalam civil dia rendah, dia menggunakan satu maksim dipanggil balance of probability. Kalau ditimbang tara, ada kemungkinan apa yang dinyatakan itu benar atau tidak benar. Dia bukan itu salah atau tidak, benar atau tidak benar. So bila Datuk Seri Anwar Ibrahim pancing Tun Mahathir supaya saman di dalam Kongres, depan saya Datuk Seri Anwar berucap pada waktu itu, 22 tahun, 22 bulan bagi projek dekat anak, dekat kroni, Mahathir saman. Bila Mahathir saman, kita dedahkan dalam parlimen nanti, ada kemungkinan besar kalau benda itu melibatkan pendedahan yang melibatkan jenayah, dia boleh disambung ke mahkamah jenayah selepas mahkamah sivil. Sebab itu saya kata, bila Mahathir pergi zaman Anwar, dia sebenarnya jerut leher sendiri. Dia pergi jerat leher sendiri sebenarnya. Sebab now, Datuk Seri Anwar sebagai Perdana Menteri dan Menteri Keuangan dan juga pengurusi Petronas, di mana Petronas menjawab direct kepada Perdana Menteri, ada all the documents untuk nak didedahkan. Bila all the documents dah ada untuk didedahkan, maka Mahathir nak berdalih apa lagi selepas ini. So kita bercakap soal reformasi. This is the reform yang kita nak buat, tuan-tuan. Dan apa yang Mahathir boleh buat sekarang ini? Akhirnya. Ini dia bersuara lah. Dia kata macam ni. Mahathir, anak saya diugut penjara 5 tahun. Bekas Perdana Menteri Mahathir menemplak kerajaan dituduhnya melakukan kezaliman terhadap musuh politik. Anak saya didakwa dengan ugutan jikalau dia buat apa-apa tindakan yang pendakwa anggap bertentangan dengan dakwaan dia, akan dipenjara selama 5 tahun. Tidak disebut akan dihadap ke mahkamah. Inilah reformasi. Di luar sebelum menjadi kerajaan, cakap tentang kezaliman pihak berkuasa, katanya. Walaupun tidak menyebut nama, dipercayai Mahathir merujuk kepada SPRM. Okey, dia kata macam mana? Dia kata anak saya didakwa dengan ugutan jika dia buat apa-apa tindakan yang pendakwa anggap bertentangan dengan dakwaan, akan dipenjara selama 5 tahun. Tun, pertama, ini bukan zaman awak, di mana awak boleh menangkap orang di bawah ISA sesuka hati. Okay. Yang kedua, di pendakwa raya bukan pendakwa raya, Tun, yang nak menyatakan orang itu masuk penjara atau tidak. Yang nak menyatakan orang itu masuk penjara atau tidak, itu hakim, Tun. Saya tak tahu Tun ni tak tahu undang-undang atau buat-buat tak tahu atau dah nyanyuk. Pendakwa raya tak boleh jatuh hukum pada orang, tu. Yang boleh jatuh hukum tu hakim. Dan SPRM sekarang ini masih dalam proses menyiasat. Macam mana nak penjara 5 tahun? Dia bukan 5 tahun, Tun. Kalau AMLA ni lebih 5 tahun, 20 tahun kot. Taklah, saya tak tahulah. Kan? Adalah lebih, ada satu tempoh masa yang panjang lah kita kata.
Sebab AMLA ni satu akta yang sangat besar. Sangat-sangat besar. Tapi ada juga orang argue pada saya, dia kata, Iswardi, tak boleh nak saman Tun ni. Kita tak boleh nak saman Daim ni. Tak boleh nak, bukan saman, tak boleh nak heret Daim dan Tun ni ke muka pengadilan. Kenapa? Sebab benda-benda yang dibuat ni tahun 70-an, tahun 80-an. Kan? Pada masa itu akta AMLA ni, akta, untuk makluman tuan-tuan, akta AMLA yang baru ni adalah tahun 2001, kalau tak silap saya. Yap. Anti-Money Laundering, Anti-Terrorism Financing Act. Ini saya tunjuk pada tuan-tuan. Anti-Money Laundering, Anti-Terrorism Financing and Process of Unlawful Activities ni adalah pada tahun 2021. So kalau 2021, bolehkah akta ini mendakwa kes yang berlaku sebelum 2021? Adalah someone yang kononnya pakar undang-undang kata tak boleh. Sebab ni adalah undang-undang baru, sedangkan kesalahan itu dilakukan di bawah akta yang di bawah masa yang lama. Undang-undang ni adalah undang-undang baru, dia kata. Allah, kau tak baca akta ke? Saya tunjukkan akta itu Di bawah section 2, sub 1. This act shall apply to any serious offence, foreign serious offence or unlawful activities, whether committed before or after the commencement date. Akta ini akan berkuat kuasa kepada mana-mana kesalahan yang serius, kesalahan luar negara yang serius, atau aktiviti unlawful, sama ada dilakukan sebelum atau selepas akta ini diwujudkan. Jadi nak kata boleh lari daripada akta ini, tak boleh tuan-tuan. Tak boleh. Kan? Dia dalam kriminal ni dia tak ada apa orang kata statutory limitation. Limitation period tu tak ada. Macam kontrak ada 6 tahun, ada 5 tahun, ada 2 tahun. Tengoklah. Tapi dalam kriminal ni tak ada. Tuan-tuan boleh mencuri umur 21 tahun, tak ditangkap, tiba-tiba dapat bukti umur 70 tahun, 70 tahun tu tuan-tuan boleh lagi didakwa. Kecuali mati. Yang tu tak kena dakwa. Okey? So, itulah dia. Tunggu je lah Tun Sabar Tun. Terima kasih kepada yang share. Terima kasih kepada yang tap-tap love. Terima kasih kepada yang like. Kepada yang subscribe. Terima kasih kepada semua. InsyaAllah 10,000, 11,000 yang menonton kita pada malam ini. Selamat malam. Doakan saya. Selamat beristirahat. Yang penting, lawan. Tetap lawan. Assalamualaikum.